Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Sadaqallahu al-azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni dapat juga kita melaksanakan program yang dirancang, iaitu kuliah mingguan yang telah kita berhenti hampir 3 bulan ke 4 bulan. 4 bulan ke 3 bulan? 4 bulan kan. Orang PKP 3 bulan, kita PKP 4 bulan kan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi ruang masa pada kita dapat datang sama-sama ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia, iaitu dengan mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dulu bila PKP dulu tuan-tuan, orang sebut kenapa surau masjid nak kena tutup kan? Kita patut datang ke masjid lah, ke surau, sebab kita nak minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita melaksanakan solat berjemaah dan sebagainya, orang cakap. Tapi bila bila mana kerajaan dah buka open pula surau masjid, orang tak datang juga. Yang datang orang yang sama je. Nasib baik dalam PKP tak meninggal. Kalau hasil datang yang sama, meninggal pula dalam PKP kan. Kurang pula orang. orang kurang juga. Yang duk bercakap duk komplain, kuat protes ni, orang tu bukan datang surau pun, bukan datang masjid pun, tapi bukan tempat ni lah, tempat lain. Tempat ni semua okey punggah. Jadi apa dia tuan? Jadi ni masalah yang berlaku kat kita kan. Suka komplain, hak betul pun komplain, hak tak betul pun lagi kuat komplain. Kan. Hak betul pun dia kata, tak betul pun dia kata. Jadi tak apa. Yang tu sejarah kita lah. Sejarah kita tahun 2020 ni, kita boleh cerita lah ke anak cucu kita nanti. Zaman gelap punggah kan. Zaman gelap, surau tak boleh berkumandang azan. Orang tak boleh datang ke surau, tak boleh datang masjid. Dulu tuan-tuan, kalau saya ingat dulu, orang tua kita beritahu dulu, ada tahun zaman 60-an kot, kalau tak silap, zaman 60-an ke 50-an, dia panggil apa, zaman gelap masa tu. Gelap. Lepas tu dia mai penyakit taun ke apa tahu, tak tahulah. Ramai juga yang meninggal kan zaman tu. Zaman tu kita dengar dulu, tok-tok nenek kita cerita dulu. Tapi lah ni kita duduk zaman 2020, kita pun kena juga. Kan? Kita pun kena juga. Kita cerita, siapa nak cerita ni? Anak kita lah. Anak kita yang menghadapi PKP ni, anak kita akan cerita kat cucu, kat anak dia pula nanti. Kan? Atuk dulu pernah berlaku macam ni. Dulu dia panggil apa? Tunggu, dia panggil COVID. Kan, COVID. Kena PKP lah, PKP PPD lah, apa tuan jenis boleh tahu lah kan. Cerita kat cucu dia. Cucu pun duk kelepok. Ya tak ya atuk aku ni, betul tak betul atuk aku ni, ya tak ya. Sama macam kita lah. Bila kenal kita, baru kita tahu, macam ni rupanya. Kan. Tu cerita PKP lah. Jadi apa tuan-tuan? Kita sambunglah kuliah kita, iaitu kita qauli tam fil ahkam imam wal makmum. Muka surat yang ke berapa? Tajuk apa? 167. Tajuk 167. Kita tengok tajuk 100 yang ke-67. Sembahyang imam sembahyang dalam Kaabah dan makmum di luarnya.
Kan. Ni tajuk malam ni tajuk yang tak masuk logical akal kita. Kan. Mana ada orang pergi semayang langkang apa? Kan? Kecuali lah dia tu pemerintah negara yang dia bagi excuse boleh pergi semayang dalam Kaabah. Tapi kita nak cerita pada orang tuan, nak cerita supaya mana ilmu ni sampai dekat kita. Kita tak tahu, wallahu alam, kita tak tahu, mungkinlah dia hantar mai Gajah Putih pula cari siapa Perdana Menteri akan datang. Punggah. Tiba-tiba muka kita pula Gajah Putih mai tunjuk, oh ni muka apa nama? Tok Bilal kita jadi Perdana Menteri yang ke berapa? Yang ke berapa wallahu alam kan. Dulu kan cari raja kan pakai Gajah Putih. Lah ni orang duk kelang kabut siapa nak jadi Perdana Menteri. Dia panggil mai dia ambil mai apa Gajah Putih. Mai cari siapa nak jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba tunjuk kita. Kan kita pun lompat tinggi langit. Lompat tinggi langit kan. Kan kita tak sangka-sangka nak jadi Perdana Menteri, tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Bila pergi buat umrah, pergi buat haji, Arab Saudi bagi kita sembahyang dalam Kaabah, apa hormatan. Jadi kita bila sembahyang dalam Kaabah, kita terpinga-pinga. Apa aku nak buat? Nak hadap ke mana? Kan. Kalau di luar Kaabah boleh sembahyang hadap Kaabah. Tapi duduk dalam Kaabah nak hadap ke mana? Kan. Tak tahu nak hadap ke mana. Sama juga macam berlaku apa dia? Baru-baru ni berlaku apa dia? Sembahyang raya. Sembahyang raya, sembahyang apa? Sembahyang tarawih. Sembahyang apa? Sembahyang witir. Sampai tanya ustaz minta tolong ustaz, macam mana ni saya nak buat ni ustaz? Nak sembahyang witir ni. Nak sembahyang tarawih ni, apa dia nak baca ni? Dan tak pernah penuh semua hidup dia ni. Dah 60 tahun dah, 70 tahun dah. Dan tak pernah sembahyang seorang-seorang ni. Apa dia nak baca? Kalau 8 rakaat, 8 surah, dan hafal 2 surah ya. Punggah. Dan hafal 2 surah. Rakaat ada 8 surah, 8 rakaat. Apa dia nak baca? Bacalah apa yang nak baca. Kan? Tu salah satu kan. Sebab dia apa? Bila kita kata belajar dalam masjid, dalam surau, bila kita sebut doa, Tok Imam ada, Tok Bilal ada, Tok Lobai ada, Tok Sia ada. Tak kenal dengan aku, tapi bila berlaku dekat itu macam tu, apa berlaku kita? Terpinga-pinga, kelang kabut. Ada orang tak sembahyang langsung pun ada. Ada orang takut nak jadi imam kat rumah pun ada. Kan, takut nak jadi imam. Sebab selama ni menikah dah berkahwin dah puluh tahun dah, bercucu bercicit dah, tak pernah lagi jadi imam kan. dekat isteri. Tiba-tiba main PKP nak kena jadi imam. Imam pula bukan imam waktu, bukan imam zuhur. Kalau imam zuhur tak apa kan. Baca tak bunyi. Kan, kalau imam asar tak apa, baca tak bunyi. Ni imam tarawih lagi. Kan, imam tarawih lagi. Kita pula kalau kat surau kat masjid, bila tarawih panggil imam yang hafiz Quran. Ya, yang baca sodap-sodap. Dan baca tak sodap macam mana orang baca kan? Jadi kelang kabut. Kelang kabut. Lepas tu mai tanya pula, witir nak buat macam mana witir? Kan, nak baca apa witir? Nak baca sabihis tak hafal. Apa dia yang dia nak baca? Kan. Tadi dah 8 rakaat dia dah tibai habis kan. Witir dia nak baca apa? Kan. Ni pun jadi masalah. Sebab dia apa? Sebab kita ni faham, kita ni reti tentang Islam, tapi kita tak faham Islam yang sebenar. Kan. Kita ni orang kita tuan-tuan, orang kita hari ni dia reti Islam, reti. Sebab dia apa? Sebab dia ni daripada kecil belajar sekolah kafar. Pergi tadika, dia pergi pula yang kelas-kelas sekolah-sekolah yang berunsurkan Islam. Yang belajar hadis dan sebagainya. Bila mai sekolah rendah, dia pergi kafar pula. Lepas kafar dia pergi sekolah menengah, dia pergi pendidikan Islam dan sebagainya. Reti tak? Reti. Tapi apa masalah dia? Masalahnya kita tak faham. Kita reti dah, tapi kita tak faham dalam pelaksanaan ibadat bagi agama Islam kita. Sebab dia apa? Islam ni mudah, tapi jangan buat mudah. Islam ni tak susah, jangan kita buat susah. Ni dia punya, saya punya apa? Formula. Kan? Jadi kita tengok. Jadi ilmu ni kita belajar kan, bukan semestinya kita kena berlaku dekat kita. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar ni tak semestinya berlaku kat kita. Paling tidak paling tidak kita ni jadi bahan rujuk kepada orang. Bila umur kita semakin tua, umur kita semakin meningkat, rambut pun dah bertukar daripada hitam jadi putih, dah putih nak jadi kuning, kuning jadi apa? Merah. Ada tak?
orang dia dah putih jadi merah, ada tak? Ada berinai. Rambut dia pakai inai. Kan. Janggut buruk berinai. Merah, kan. Jadi kita akan jadi apa? Kita akan jadi penasihat kepada orang muda. Kita bila kita meningkat usia, usia kita kena jadi apa? Jadi perujuk, tempat bahan rujuk kepada orang muda. Orang muda main rujuk dengan kita. Bila main rujuk dengan kita nak cari penyelesaian masalah. Tapi Nabi SAW sebut apa dia? Saya ati ala umati zaman. Akan datang satu zaman pada umatku, iaitu ilmu akan diangkat daripada dada-dada manusia, dan maka pada ketika itu maka mereka mencari pemimpin di kalangan mereka, pemimpin-pemimpin yang jahil. Maka fasu'ilu, maka mereka bertanya kepada dia tentang persoalan, fadallu wa adallu, maka dia mengeluarkan kenyataan sesat lagi menyesatkan. Ni kita kena hati-hati. Kita memang orang tua duduk kat masjid, kita orang tua duduk kat dekat kedai kopi. Kan? Kalau dekat kedai kopi ni tuan, dia punya sembang ni nak pecah di kedai. Kalau cerita bab politik ni hempuk meja nak patah meja-meja. Kan? Kalau cerita bab agama ni sampai nak terbang. Kan? Cerita. Tapi tuan, bila main isu apa, baru-baru ni kita bawa sikit isu. Baru ni kita isu apa? Isu di masjid tak boleh masuk. Sembahyang Jumaat hanya boleh 12 orang contohnya. Sembahyang Jumaat 12 orang. Sedangkan kita pergi kat shopping market, hypermarket dah boleh masuk, beramai-ramai boleh masuk, tak ada masalah pun. Apa masalah kan masjid? Kan? Sebab dia apa? Maka benda ni ulama-ulama telah bahas. Ulama-ulama bahas macam mana kaedah pelaksanaan dia. Macam mana kaedah pelaksanaan. Cuba kita lihat. Sebelum ni kita tengok apa? Satu virus COVID ni apa dia? Kluster apa panggil? Tabligh. Kluster tabligh. Bila kluster tabligh terkena COVID, kita apa? Ramai netizen kutuk. Ni lah orang tabligh, janggutnya panjang. Kan? Harap janggutnya panjang, tapi bodoh dia kata. Kan dok pergi berkumpul buat apa? Kan kita kata. Orang tabligh pula kata, Den pun terkena, bukan Den pun tak nak benda tu. Kan? Contoh. Jadi kita macam itulah. Jadi ulama bahas di antara mudarat kedua-dua bagi datang ke masjid, datang ke surau solat berjamaah boleh mengakibatkan berlakunya perkongsian apa? Virus tadi menular daripada seorang ke seorang semakin banyak. Yang pertama, dan mengakibatkan mudarat pada rakyat, mudarat pada masyarakat yang pertama. Yang kedua, kalau tak bagi datang ke masjid, tak bagi datang ke surau, berlaku orang akan caci, orang akan mengumpat, orang akan kutuk, orang akan agama tak kerti buat kerja ke? Kan? Apa tu melongok saja ya. Makan gaji hari-hari, makan gaji pula. Tiap-tiap bulan makan gaji. Apa dia buat kerja kan? Datang ofis makan, lepas makan balik. Tu dia kata kan. Jadi yang kedua tadi mudarat tak? Mudarat juga. Fitnah pun mudarat, akibat virus pun mudarat. Dalam kedua-dua mudarat tadi, mana yang lebih berat mudarat dia? Mana yang lebih teruk masalah dia? Masalah lebih teruk kepada penyakit. Maka didahului dengan penyakit. Macam mana nak selesaikan masalah penyakit? Yang kutuk tadi, masuk kanan keluar kiri, abaikan. Sebab orang ni bila datangnya masalah, ada banyak jenis. Ada orang yang berilmu, ada orang yang tak berilmu. Ada orang yang dengar cakap dan ada orang yang tak dengar cakap. Sebab tu sami'na wa ata'na. Ada orang sami'na wa asayna. Dia dengar, dia tak nak ikut. Mampuilah kat kau. Aku tak kira. Den ni kampung Den. Kau jangan pandai-pandai. Bukan tempat ni, tempat lain. Minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk dalam bab kita. InsyaAllah apa? 841 kena berhenti Punggah boleh? Punggah SOP ni. Okey, kita tengok dalam bab kita pada malam ni, iaitu bab imam sembahyang dalam Kaabah dan makmum di luarnya. Macam mana keadaan dia? Jika imam sembahyang dalam Kaabah, imam sembahyang di dalam Kaabah, dia duduk dalam Kaabah,
kita ni makmum duduk di luar Kaabah. Masih lagi dalam Masjidil Haram. Masih lagi dalam Masjidil Haram. Dan kemudian makmum sembahyang di luarnya. Dan dihalangi di antara kedua-dua imam dan makmum itu oleh dinding Kaabah. Dia kata apa? Tu imam duduk dalam Kaabah, dia sembahyang dalam Kaabah. Kita ni duduk di luar Kaabah. Kita duduk di luar Kaabah dan kita dengan imam ni terhijab, terdinding dengan apa? Dengan binaan Kaabah, Baitullah. Dengan binaan Baitullah. Ni masalah dia. Isu Baitullah ni tuan-tuan, isu Baitullah ni saya sebut sikit. Isu Baitullah ni orang Kristian dia kata orang Islam ni menyembah batu. Orang Islam menyembah batu, sedangkan agama Islam tak bagi menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bagi menyembah selain daripada Allah. Tapi Muhammad ni bawa suruh sembah Kaabah. Sedangkan dulu dia kata Kaabah ni di zaman permulaan Islam dulu, Kaabah ni dikelilingi oleh apa? Patung-patung berhala. Kan? Dia kata orang Islam lah ni dia sembah Kaabah. Yang ni agama yang tak betul. Agama ni agama yang tak betul. Jadi kita tuan-tuan, bila soalan tu sampai kat kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab beritahu apa dia? Kita bukan sembah Kaabah. Kita hanya menghadap ke arah Baitullah. Sebab dia apa? Sebab inilah ajaran yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diceritakan dalam suratul Baqarah, juzuk yang pertama. Kata Islam saya. Jadi amalan ni telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendirikan Baitullah bersama Nabi Allah Ismail alaihissalam mendirikan Baitullah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada Nabi Allah Ibrahim, di situlah kamu menghadap dan di situlah kamu bertawaf dan di situlah kamu berzikir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah. Jadi kita Nabi Muhammad SAW ini melaksanakan ajaran-ajaran yang telah terkandung dalam Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab Nabi Allah Adam sehinggalah Nabi Allah Muhammad SAW ini semuanya datang dalam mentauhidkan Allah yang satu. Datang mentauhidkan Allah yang satu. Andainya Baitullah, katakan hari ini kita duk hadap ke Baitullah, tiba-tiba Baitullah ni runtuh. Ataupun Allah Taala angkatkan Baitullah. Tak ada Baitullah. Bangun-bangun pagi esok Baitullah tak ada. Adakah kita nak menghadap ke arah lain? Tak. Kita tetap menghadap ke arah Baitullah. Sebab kita itu adalah kewajipan kita yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Kristian kata kita ni sembah Kaabah, sembah ni macam mana? Kita solat di rumah. Ada orang kita ambil replika Kaabah, letak depan dan solat sujud sembah Kaabah. Ada tak? Tak ada. Kalau kita kata kita sembah Kaabah, maka kita setiap rumah kita akan ada replika Baitullah. Untuk apa? Untuk kita sujud dan sembah Kaabah. Seperti mana agama-agama lain, dia ada tok pekong dia. Tahu tok pekong? Dia ada patung berhala dia. Patung berhala lah nak sembahyang nak kena pergi colok dekat dekat patung berhala dia. Tu yang tak ada ada patung berhala, yang tak ada patung berhala disembah ke mana? Disembah kepada simbol salib dan sebagainya. Nak doa ambil simbol salib. Sebab tu dia terpaksa apa? Kena buat simbol salib tu buat dengan rantai ke, dengan apa, dengan kunci ke apa, supaya mana? Itu cara lepas nak bertawasul ataupun cara lepas nak minta doa. Kita perlu tak macam tu? Tak perlu. Kita tak perlu nak ambil replika Kaabah, pegang wahai Allah, kabullah permintaan aku. Perlu tak? Tak perlu. Kita doa pun angkat doa buka tangan. Mana ada orang doa pegang genggam tangan? Ada tak? Ada orang Islam doa genggam tangan? Ada tak? Kalau ada bangang nama dia punggah. Doa buka tangan. Mana ada genggam tangan? Ni cerita dia. Jadi ni salah satu tomahan ataupun disebut da'iyah yang serangan yang dilakukan oleh orang Kristian. Jadi kita hari ini tuan-tuan, kita solat tu imam solat dalam Kaabah, kita solat di luar Kaabah.
Kita solat bukan kerana kita menyembah Kaabah, tak. Hanya ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita solat, kita hadap ke arah Baitullah. Tapi kalau lah katakan kita baru pindah rumah. Kita baru pindah rumah. Kita tak tahu cara macam mana nak lihat matahari. Turun belah mana, naik belah mana, kita tak tahu. Bila kita tak tahu ni, kita bodoh, tak reti. Tak reti dari segi cakrawala alam, tak reti. Maka pada ketika itu, masuk waktu kita nak solat. Bila nak solat ni, apa dah kita buat? Kita berijtihad. Arah mana yang kita yakin arah kiblat. Buat. Walillahil masyriqi wal maghrib aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kata Allah SWT ni, rupa aku daripada utara sampai selatan ni, muka aku dari utara sampai selatan. Maksudnya apa? Allah Ta'ala ni hang hadap lah. Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Hang hadap lah belah mana pun tak apa. Tapi cumanya hari ini kita menghadap ke arah Baitullah disebabkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mana tadi? Tu imam duduk dalam Kaabah. Kita duduk di luar Kaabah. Kita duduk di luar Kaabah. Maka sahlah ikutan itu samalah hukumnya seperti berimam pada masjid-masjid yang bersambung-sambung, setengahnya dengan setengah, sekalipun pintu Kaabah itu ditutup dengan syarat makmum yang luar itu mengetahui ia intiqalat. Dia kata apa? Dia kata apa? Tu imam duduk dalam Kaabah, kita duduk di luar Kaabah. Kita solat. Bila kita solat tadi ni, walaupun Baitullah tadi ditutup pintu dia, kita tak dapat lihat imam, tak boleh tengok imam. Bila tak boleh tengok imam, kita kata macam mana kita nak ikut? Syarat dia mestilah kita tahu intiqalat, berpindah rukun imam, daripada imam berqiyam, dari imam rokok, dari imam rokok, dari imam i'tidal. Macam mana nak tahu? Sebab hari ini orang dah pakai mikrofon, surah dah derah. Surah dah derah. Kadang-kadang duduk dalam store, tapi ada CCTV. Duduk dalam store, kita tak nampak, tapi kita boleh tengok dia dengan CCTV, dengan TV di luar. Contoh. Jadi kita boleh ikut tak? Boleh ikut. Kan? Yang ni bagi masjid. Contoh dia kata. Contoh masjid yang bersambung-sambung masjid. Imam solat di depan. Kita solat di dalam store. Kan? Kita solat di dalam store. Berimamkan imam yang di luar. Yang ni kita baca dulu. Macam mana kaedah dia? Siapa ingat? Tak ingat? Lama dah. Kena PKP pula lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita solat dalam masjid. Kita solat dalam masjid, imam solat di depan, kita solat dalam store. Store tadi ni masih berada di bawah bumbung masjid. Masih dalam binaan masjid. Adakah solat makmum itu sah? Soalan dia. Adakah solat imam makmum itu sah? Soalan dia. Sah. Ada yang kata sah. Bila kata sah, apa syarat dia? Bumbung bersambung. Dan tak kira, dan nampak bumbung dia. Janji bumbung bersambung, kira pakai dia. Contoh kan. Dia ni solat di masjid berbeza dengan solat di surau. Beza. Store yang berada di dalam binaan masjid, walaupun kita solat di dalam dan tertutup rapat, ditutup rapat dan kita tak nampak imam, dan imam tak nampak kita, sah tak ikutan? Makmum sah ikutan, walaupun melebihi 300 hasta. Jarak saf yang terakhir daripada imam dengan kita ni walaupun tak melebihi daripada 300 hasta, tapi masih berada dalam binaan masjid, sah ikutan makmum. Berlainan kalau di dalam surau. Berlainan kalau berada di dalam surau. Contoh, kita dalam surau, imam solat di depan,
kita solat di dalam stor surau. Kita solat di dalam stor surau. Adakah sah? Sedangkan stor tadi berada dalam binaan surau. Stor tadi berada dalam binaan surau. Kita makmum solat dalam surau, imam solat di luar, di depan. Kita solat dalam stor. Stor yang tertutup di dalam surau. Makmum sah tak ikutan makmum? Jawapan dia, makmum tidak sah ikutan. Sebab surau tidak boleh terasing, terhadang. Jemaah makmum dengan imam tidak boleh terhadang. Contoh terhadang dia apa dia? Contoh jemaah perempuan. Contoh jemaah perempuan yang terhadang. Terhadang daripada atas sampailah ke bawah. Tidak ada ruang. Ruang seperti mana tingkap, pintu yang boleh dilalu. Walaupun kata ulama, walaupunlah ditutup tadi ni, jemaah perempuan boleh nampak, transparan nampak sekalipun, kalaulah tertutup rapat daripada atas sampailah ke bawah, kiri dan kanan tertutup rapat, walaupun dengan kain sekalipun, maka kata ulama tidak sah ikutan. Kata ulama tidak sah ikutan. Maksudnya makmum tidak sah menjadi makmum. Jadi kalau dalam surau sah tak? Tak sah. Makmum solat dalam stor, imam solat di luar, makmum ikut imam. Sedangkan makmum ni berada dalam stor, dalam surau, walaupun berada dalam bangunan yang sama, makmum tidak sah ikutan. Makmum tidak sah ikutan. Berlainan dengan masjid. Sama juga dengan Baitullah. Imam duduk dalam Baitullah, kita duduk luar Baitullah. Kita tak nampak tu imam, kita tak tahu tu imam, tapi kita tahu dari segi intiqalat dia, berpindah rukun dia. Takbir intiqalat ni apa dia? Takbir berpindah rukun. Kita orang yang belajar ni tuan, kita orang yang belajar ni, kita kena tahu takbiratul ihram, takbir tahrim. Takbir tahrim. Yang pertama, yang kedua takbir intiqalat. Takbir tahrim ni apa dia? Takbiratul ihram. Yang pertama, membezakan di antara takbir intiqalat. Apa beza dia? Takbiratul ihram wajib, takbir intiqalat tak wajib. Contoh dia apa dia? Tu imam. Contoh tu imam baca, Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu imam rokok. Kita tengok tu imam rokok, kita pun rokok lah. Tu imam tidak. Tu imam tak sebut sami Allahu liman hamidah. Tu imam buat berdoa ya. Tu imam sujud. Ada masalah? Tak ada masalah pasal kita nampak lagi. Tu imam duduk di antara dua sujud. Tu imam tak sebut takbir intiqalat. Tu imam tak sebut takbir intiqalat. Ada masalah tak? Ada masalah tak? Ada masalah lah. Kepala kita duduk kat lantai. Macam mana kita nak tahu tu imam dah bangun tak bangun? Kan? Macam mana kita nak tahu imam bangun tak bangun? Lepas solat kita tanya tu imam, kenapa tu imam tak takbir intiqalat? Kenapa tu imam tak takbir intiqalat? Susah kami. Dan tak nak takbir intiqalat pasal dan bulan ni Elon belum masuk. Punggah. Contoh. Tapi bukan tempat ni, tempat lain. Kan? Tapi tak ada lah. Tak ada. Tapi tak tahulah kokok gila akan datang. Kita tak tahu. Wallahualam. Ada ke orang gila akan datang? Sebab hari ni kita tengok dalam parlimen pun ramai orang gila. Kan? Bukan ni lah. Dia isu gila. Isu mental. 60% 60% rakyat Malaysia menghadapi tekanan mental. Dia panggil mental apa? Emosi apa panggil? Mental cair. Punggah sungguh. Mental cair pula kan. Apa ialah? Kan? Ni generasi yang akan datang akan berlaku tuan-tuan. Apa berlaku? 2023 atau silap saya dalam kajian, rakyat Malaysia akan menghadapi apa? Penyakit mental, penyakit yang pertama akan berlaku pada rakyat Malaysia. Penyakit jantung ni dah duduk di tangga yang kedua. Hari ni kita dah tengok macam-macam jenis orang.
Bawa kereta ikut suka dia, bawa motor ikut suka dia, silap sikit nak bergaduh, silap sikit nak tumbuk, silap sikit jangan gedebek, tahu gedebek? Gedebek kan baloh ya. Kan. Tak boleh silap sikit. Tak dapat jawatan pun marah. Tak dapat daging korban pun marah juga. Kan? Bukan tempat ni lah, tempat lain. Pun jadi isu. Kadang-kadang apa dia sebabkan apa? Sebab ekor hilang pun marah. Ekor lembu hilang, marah. Sembelih ekor hilang, marah pengurusi. Mana pergi ekor lembu? Lembu belum sembelih, ekor hilang dulu. Kan? Marah juga. Macam-macam jenis. Siapa sampai itu ni? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Imam dan makmum dalam surau tidak boleh ada halangan. Imam dan makmum dalam surau tidak boleh ada halangan. Kalau bukan ada halangan, tidak boleh ada hijab. Tidak boleh ada dinding ataupun tidak boleh ada hijab. Kalau ada hijab yang tertutup rapat, walaupun transparan nampak, makmum yang di belakang tidak sah. Makmum yang di sebalik dinding tadi tidak sah. Tetapi kalau dinding itu tertutup rapat tapi ada tingkap, ada tingkap, jadi dia buka tingkap, makmum yang di sebalik dinding sah ikut tu imam. Yang pertama, kalaulah dinding tadi dibuat dengan cermin tempered glass contohnya. Cermin dibuat dengan tempered glass. Jadi jemaah yang di sebalik dinding nampak transparan, nampak tu imam rokok, tu imam sujud dan sebagainya nampak. Tapi di surau, walaupun dia nampak sekalipun, makmum di sebalik dinding tidak sah. Jadi macam mana nak buat? Maka di dalam surau, sebab itu dalam surau ni kalau kita buat tirai sekalipun, tirai tadi tidak boleh daripada atas sampai ke bawah. Tidak boleh daripada atas sampai ke bawah. Dia hanya separuh saja. Bila separuh saja, masuk kata ulama, ada lagi ruang yang di atas, sama ada ruang yang di atas ataupun ruang yang di tepi kiri ataupun kanan. Ada ruang boleh masuk dan keluar, maka sah ikutan. Ustaz, mana ada jemaah nak lompat naik daripada atas nak pergi jumpa tok imam? Ada tak? Ni bukan cerita dia. Cerita ulama, kalau ada ruang masuknya, kalau berlaku ada ruang masuk, boleh pakai. Boleh pakai. Kan? Jadi maksudnya baru sah. Dan kemudian mana dia? Pergerakan berpindah rukun imam dalam Kaabah itu, maka sahlah ikutannya. Syarat dia apa dia? Syarat dia kita duduk luar Baitullah, tu imam duduk dalam Baitullah. Syarat dia apa dia? Syarat dia kita kena tahu intiqalat imam. Pergerakan imam kita kena tahu. Barulah sah ikutan dia. Samalah kita pun dalam di masjid, di surau sekali, di masjid kita sama jugalah. Kalau jemaah kita ramai dan hari ini kita ikut SOP PKP, kita kena ada 1 meter. Kita kena ada 1 meter. Bila 1 meter tadi ni, jadi kalau ramai orang, masjid tadi kecil, maka lagi banyaklah, lagi ruang yang perlu guna pakai. Jadi ruang guna pakai tadi ni, adakah masalah dalam surau contohnya, dalam surau terpaksa melempah keluar daripada surau. Melempah keluar daripada surau. Adakah orang yang di luar daripada surau tadi tidak sah ikutan imam? Sah. Cara dia apa dia? Sah. Tapi apa dia? Kalau lah dia tadi ni, kena bukalah dia punya tingkap. Kalau tingkap, buka tingkap. Kalau pintu, buka pintu. Jadi apa masalah dia kata tak sah? Sah. Jadi kalau surau, makmum yang terakhir dengan kita, contohnya kita datang lewat, makmum yang terakhir dengan kita ni tidak boleh jarak 300 hasta. Kosong dia di tengah-tengah tu, 300 hasta tu kosong. Tidak boleh lebih 300 hasta. Kalau lebih daripada 300 hasta, kita jadi makmum kita tidak sah. Makmum kita tidak sah. Tu cerita dia. Lain? Ada soalan? Soalan? Punggah. Ya.
Okey, kau dia tanya, boleh tak kita buat solat witir 3 rakaat 1 salam? Solat witir ni tuan-tuan, solat witir ni disunatkan kita buat hari-hari, bukan Ramadan saja. Bukan Ramadan saja. Solat witir ni solat penutup. Solat witir adalah solat penutup. Solat penutup. Bila solat penutup, dia setiap kita nak contoh kita nak tidur ataupun kita nak esok sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh, kita tahajud, kita solat apa-apalah, kita solat witir. Tu pun boleh. Ataupun kita sebelum tidur kita takut tak jagalah, solat witir lu boleh tak? Boleh, kita solat witir. Kemudian terjaga nak bangun tahajud. Nak solat hajat boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang kata, tak boleh, aku dah tutup dah tadi. Sebelum tidur aku dah tutup dah dengan witir, tak boleh sembahyang kita. Tak, bukan macam tu. Maksudnya dengan witir tadi kita menutup amalan sunat kita pada hari itu. Tapi bila kita nak buat lagi ada masalah? Tak ada masalah. Kemudian solat witir yang biasa kita tengok dalam Ramadan, kita buat 3 rakaat 2 salam. 3 rakaat 2 salam. Ni satu kaedah. Kaedah yang kedua, 3 rakaat 1 salam. Kaedah yang kedua, 3 rakaat 1 salam. Boleh buat tak? Boleh. Tak ada masalah. Witir ni apa dia? Witir ni adalah ganjil. Bermaksud ganjil. Maksudnya boleh buat solat witir 2 rakaat? Tak boleh. Dia kena buat yang ganjil. Saya tak nak lah banyak-banyak nampak 1 rakaat, boleh tak? Boleh. Nampak balok sangat. Kan? Tahu balok? Balok ni panggil apa? Pemalah. Malah bona ni. Balok liat. Kalau orang kampung saya dia panggil balok liat. Balok liat ni apa dia? Abang, pergi kedai abang. Yo tu panjang. Yo tak ada titik. Yo. 10 minit tengok duduk situ lagi. Abang pergi kedai abang. Yo tantu lagi. Baru kesok sikit. 1 inci. Tu panggil balok liat. Kalau balok saja, ya okey. Relax kan. Abang pergi abang. Okey pergi. Tu panggil balok. Tapi balok liat ni, dia liat ni macam mana? Tak boleh nak fikir macam mana liat dia. Jadi orang yang paling balok ni apa? Pemalas sangat dah. 1 rakaat. Boleh buat tak? Boleh, tak ada masalah. Orang kita tuan-tuan tak faham. Kalau kita tak larat, kita tak larat sangat, kita ni mungkin bila kita meningkat usia, kita ni uzur kita ni kadang-kadang lutut sakit. Lutut sakit, pinggang sakit, apa sakit? Hati sakit. Otak pun sakit juga kadang-kadang. Ada orang sakit otak, ada. Otak dah tak sihat pun ada. Jadi apa dia? Bila berlaku macam tu, kita solat sunat, boleh kita solat dalam keadaan duduk. Boleh kita solat dalam keadaan duduk. Duduk macam mana ustaz? Duduklah macam mana pun. Nak duduk bersila boleh tak? Boleh, duduk bersila. Solat sunat boleh duduk macam mana kita nak duduk. Tapi duduk yang afdal, cara duduk dalam solat. Sepertinya solat duduk tabarruk, duduk iftirash. Tu solat duduk yang masyhur. Duduk yang sunat. Tapi kalau kita kata saya nak duduk tabarruk, tak boleh lah, saya tak boleh lipat lutut lah. Saya tak boleh nak duduk atas perut kaki, tak boleh sakit lah. Saya nak duduk bersila, boleh tak ustaz nak solat sunat? Boleh, buat. Ada masalah? Tak ada masalah. Saya nak duduk merangkak, boleh tak? Saya nak merangkak lah, saya tak boleh, saya cemuih lah. Dah 80 tahun, 90 tahun sembahyang macam tu ya. Nak merangkak boleh tak solat sunat? Boleh? Boleh belah. Punggang. Jangan nak buat perangai. Tapi boleh tak? Boleh, kata ulama, boleh duduk, tapi tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Nabi tak pernah solat duduk merangkak. Tapi kalau kita buat, kita menyalahi sunnah. Tapi kata ulama, sah tak? Sah, tak ada masalah. Tapi jangan buat perangai kan. Saya bini tengok, abang buat apa tu? Abang apa? Lain macam ni. Masuk saka ke apa? Kan? Jadi solat witir macam tu. Boleh buat 3 rakaat 1 salam, dan 3 rakaat 2 salam, ataupun 1 rakaat 1 salam. Boleh buat juga. Paling 1 rakaat tu paling cokia lah. Paling cokia. Tahu cokia? Tak ada branded. Tak ada brand lah. Sebab tu cak ayam macam kan. Solat cak ayam kan.
Ada sebab tu kita solat witir ni, kalau kita solat 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat yang pertama kita sebut usolli sunnatan muqaddimatul witri. Kita sebut usolli sunnatun muqaddimatan witri. Kita sebut muqaddimah witir. Dua rakaat. Lepas 1 rakaat baru kita sebut usolli sunnatan witri rakaatin. Lillahi ta'ala. Yang pertama dia panggil muqaddimah witir, yang 1 rakaat dia panggil witir. Tu kaedah dia. Lah saya selama ni saya sebut pai-pai witir je. Pai-pai lah janji witir. Kan? Janji witir. Tak ada masalah. No? Wallahu a'lam bisawab. Lain soalan? Ada soalan lain? Okey, kau dia tanya, lepas Isya saya takut tak bangun lah. Memang dah niat nak bangun tapi takut lah kerja banyak nak buat Otak pun dah berat dah kan, macam-macam macam ni kan, contoh kan. Nak buat dulu boleh tak? Boleh buat. Tak ada masalah. Lepas sembahyang sunat witir, sunat apa nama? Ba'diyah Isya apa semua ni, kita nak buat solat sunat buat, kalau ataupun standby buatlah. Saya nak buat solat witir dulu boleh tak? Boleh buat, tak masalah. Lepas tu saya bangun nanti terbangun pula nak sunat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan kita jadi jadi masalah kat kita nak buat amal ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersebabkan benda yang kita tak faham. No? Wallahu alam. Lain soalan? Lain soalan? Dah insya kan? Boleh sambung lagi? Tak boleh sambung ah? Tuan tunggulah dia nak balik. Punggah. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubata wa inabata wal istiqamah ala syari'ati qurra'i wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.